Masih lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baik, kita dalam bulan kebangsaan, jadi kita akan bercakap mengenai topik kemerdekaan negara. Seperti yang kita sedia maklum, pembinaan sebuah negara bangsa seperti negara majmuk seperti Malaysia ini bukan satu perkara yang mudah. Banyak ranjau duri yang kita lalui dan juga pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu dan juga pemimpin terdahulu yang memberikan kita sekarang ini kemerdekaan pada tahun ini 63 tahun. Jadi untuk bercakap mengenai kemerdekaan pada hari ini dan juga dari aspek peranan belia negara, kita bersama dengan Datuk Jeffrey Din Atan, Pengerusi Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi Legasi, dan juga Encik Muhammad Alif Anas Muhammad Noor, Presiden Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMPS. Selamat datang. Terima kasih. Baik, bila kita bercakap mengenai kemerdekaan ni, saya nak dengar perspektif daripada Datuk sendiri. Apa makna ataupun erti kemerdekaan bagi Datuk? Ya, terima kasih. Pertama saya ucap terima kasih kerana menjemput kita pada pagi ini. Kalau kita lihat erti kemerdekaan itu sendiri berarti bebas, ya, di mana kita bebas daripada cengkaman penjajahan. Namun yang demikian, kita harus lihat bahawa erti kemerdekaan ini sangat luas maksudnya, di mana kita ingin melihat bahawa jiwa kita kena bebas. Kalau jiwa kita bebas daripada kezaliman dan pada perkara-perkara yang negatif dan mempunyai pegangan terhadap kehidupan itu. Erti merdeka dari segi kemasyarakatan pula, kita harus ingat bahawa di dalam masyarakat ini kita kena bebas daripada perpecahan, pertikaian, pertelengkahan dan sebagainya. Kerana kita perlukan hidup yang aman. Dalam kehidupan yang aman ini, kita inginkan satu prinsip kehidupan di mana kita harus menghormati komuniti, jiran, masyarakat sekeliling kita. Banyak negara di dunia ini telah merdeka, tetapi mereka masih lagi mempunyai penjajahan cara baru. Kalau kita lihat hari ini dari segi kepesatan teknologi dunia tanpa sempadan, kita perhatikan bahawa manusia ini ataupun masyarakat kita ini bebas tetapi masih dijajah lagi. Iaitu dari segi aspek budaya dan juga pemikiran mereka. Sebab itu kita harus ingat bahawa kebebasan kita harus memikirkan tentang betapa peritnya kita nak mencapai kemerdekaan itu. Itu pada saya. Itu perspektif kemerdekaan menurut Datuk. Jadi kita sedia maklum mengisi dan mengekalkan kemerdekaan itu lebih sukar daripada kita untuk mencapai kemerdekaan. Jadi bagaimana Encik Alif sendiri melihat cabaran yang perlu dihadapi khususnya zaman milenial ini oleh oleh golongan belia dalam mendepani cabaran-cabaran milenial dan juga apa antara peranan persatuan yang boleh dibawa untuk mengukuhkan kemerdekaan negara sampai bila-bila? Pertama sekali kita kena lihat pada tahun ini kita akan mencapai kemerdekaan selama ke-63 tahun, yang mana pertubuhan-pertubuhan belia seperti GPMS perlu memainkan peranan yang cukup penting dalam menghasilkan golongan belia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk diguna pakai sebagai pemimpin pelapis pada masa akan datang. Di samping itu juga kita kena lihat bahawa semangat patriotisme ini perlu diterapkan dari semasa ke semasa, kerana kita mahukan perpaduan di antara pelbagai kaum negara ini terus diperkukuhkan. Kerana kita amat gusar sekali sekiranya berlakunya pertelingkahan ataupun pelbagai isu yang tidak dapat diatasi, ianya akan menimbulkan rasa resah, ketidakpuasan hati di antara satu kaum ke satu kaum yang lain. Jadinya ramuan sejak tahun 1957 iaitu bersatu padu, tidak mempunyai syak wasangka itu perlu dikukuhkan di antara satu kaum ke kaum di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Kerana kita tidak mahu perpaduan yang kita kecapi selama 63 tahun ini boleh pecah ataupun boleh musnah akibat syak wasangka kita di antara satu sama lain. Jadi bagi pandangan Datuk sendiri, jika kita lihat sebelum ini kemerdekaan yang kita menyambutnya dengan acara yang cukup besar di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan. Jadi tapi berbeza untuk tahun ini, kita menyambutnya dengan keadaan norma baharu. Jadi pandangan Datuk sendiri bagaimana? Walaupun kita dalam keadaan norma baharu, tiada acara besar-besaran, tapi sebenarnya yang penting ialah penghayatan dalam hati, jiwa kemerdekaan itu. Ya, betul. Sambutan Hari Kemerdekaan
kali ke-63 tahun ini agak melakar sejarah. Di mana kalau kita lihat apabila sampai 31 Ogos, semua masyarakat akan pergi ke padang, ke apa tu untuk melihat pembarisan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana adanya pandemik COVID-19 ini, suasana telah berubah. Di mana kita kena membantu pihak kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID. Apabila berlaku COVID-19, tidak semestinya kita tidak boleh menyambut hari kemerdekaan kerana banyak cara dan dengan norma baru ini kita harus mempunyai semangat untuk memastikan kemerdekaan tahun 63 ini masih dihayati bersama oleh semua lapisan masyarakat, tak kira tua, muda dan sebagainya. Contohnya di pihak Legacy pada 19 Ogos yang lepas kita ada mengadakan forum yang bertajuk sebagai Forum Rukun Negara Teras Perpaduan Kaum dalam menghayati kemerdekaan. Jadi dengan ada forum ini sama ada secara fizikal dan juga online, kita dapat mengulang kaji balik tentang erti perpaduan, semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Saya rasa semangat semarak kemerdekaan kali 63 ini perlu kita teruskan. Tadi Datuk bercakap mengenai forum yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Jadi mungkin Cik Ali boleh ceritakan sedikit apa antara objektif dan juga matlamat utama forum yang akan diadakan ini. Okey, antara objektif utama untuk forum kemerdekaan dan juga aspirasi belia negara yang akan dilaksanakan pada 27 Ogos ini adalah pertama sekali adalah untuk mengeratkan hubungan negara serantau ASEAN, terutamanya Malaysia, Singapura dan Indonesia, yang mana kita mempunyai persamaan di antara bahasa dan budaya. Keduanya kita ingin mengangkat karya-karya ilmuwan-ilmuwan di negara rantau ini mengenai semangat patriotisme dan juga pentingnya perpaduan yang perlu dipupuk sejak usia muda bagi supaya perpaduan ini kekal sehingga bila-bila. Dan akhir sekali kita inginkan supaya melalui forum ini ianya dapat melahirkan golongan belia yang berpengetahuan, yang dinamik serta mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk menjadi pelapis kepimpinan pada akan datang. Pendekatan untuk mengadakan forum ini merupakan satu pendekatan yang cukup baik dalam keadaan semasa negara kita ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan dari mana datangnya idea untuk mengadakan forum ni? Forum yang akan kita adakan ini adalah bersifat Nusantara, di mana kita melibatkan juga negara-negara jiran kita seperti Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Apabila forum ini kita lihat ialah apabila kita melihat tentang peranan belia, aspirasi belia itu sendiri, kita dapati dari segi jati diri mereka sudah semakin terhakis, semangat patriotism mereka sudah kurang. Jadi kita perlu menyemarakkan lagi supaya belia ini mesti mempunyai aspirasi dia untuk menjadi masyarakat ataupun gulungan penyambung kepada generasi pada masa akan datang. Sangat menarik antara intipati yang akan dilaksanakan dalam forum tersebut. Mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton siapakah antara panel dan berapa ramai peserta akan menyertai forum ini? Panel, kita telah membawa beberapa panel yang penting seperti Profesor Dr. Ramlah Adam, Dr. Ashraf Rajidi, juga tokoh-tokoh daripada Indonesia dan Singapura, yang mana mereka ini akan memberikan daripada perspektif yang pelbagai mengenai pentingnya kemerdekaan dan juga aspirasi belia negara pada masa akan datang. Di samping itu, peserta forum ini juga adalah terdiri daripada golongan belia, daripada cendekiawan serta tokoh-tokoh akademik, yang mana untuk kita memberikan kepelbagaian idea supaya forum ini mencapai objektif yang telah digariskan. Jadi Datuk, kita bila mana kita dalam keadaan sekarang ini 63 tahun kita merdeka, dan kita sedia maklum juga 31 Ogos ini akan menjadi ulang tahun ke-50 rukun negara kita yang kita amalkan, yang kita sematkan, yang kita baca dari peringkat sekolah lagi. Jadi pandangan Datuk, bagaimana rukun negara ini dapat memupuk ataupun melahirkan masyarakat negara kita yang lebih bersatu padu walaupun hidup dalam berbilang kaum dan untuk menghadapi pani cabaran yang lebih mencabar selepas ini?
Kita baru saja menyambut 50 tahun rukun negara. Rukun negara ini adalah merupakan prinsip kita bernegara. Dan hari ini kita lihat bahawa ramai di kalangan kita, bukan saja anak muda, even di kalangan masyarakat kita tak hafal rukun negara ni. Mereka tidak dapat menghayati maksud sebenar rukun negara. Ada 5 prinsip kalau kita lihat. Kalau kita tanya di luar dan sebagainya secara spontan kepada anak-anak kita, mereka gagal memberi 5 prinsip rukun negara. Jadi kita lihat apabila 50 tahun masih berlaku lagi percakaran di kalangan kaum dan sebagainya, persoalan kita timbul. Adakah mereka ataupun rakyat Malaysia ini tidak menghayati tentang prinsip rukun negara? Bukan negara kita saja, di negara luar, contoh di Indonesia, jiran kita, mereka ada Pancasila. Kerana di dalam hidup bernegara ini, kita harus faham dan ada disiplin-disiplin ini untuk menjadi warga negara Malaysia yang baik bagaimana. Jadi berdasarkan bagaimana penghayatan ini, ia ini mesti berlaku daripada peringkat bawah. Peringkat sekolah, peringkat universiti. Ibarat kata kita nak melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Kerana kalau hari ini kita mengasingkan pelbagai kaum, tidak ada kerukunan, kita tidak boleh mewarisi satu negara yang kukuh. Kerana di Malaysia ini masyarakat majmuk amat terbilang. Negara-negara luar agak jealous dengan kita, agak iri hati. Bagaimana Malaysia berjaya sedangkan Malaysia ini mempunyai 3-4 kaum utama. Dan bagaimana kita boleh menyatukan kaum ini ialah rukun negara. Dan sebab itu kita inginkan sudah 50 tahun sejauh mana penghayatan rukun negara ini ditinggalkan oleh warga negara kita. Baik Datuk, memang satu penerangan yang cukup cantik sekali. Rukun negara antara aspek yang perlu kita tekankan, bukan sekadar untuk kita zahirkan, kita hafal semata-mata, namun harus kita semat di dalam hati untuk kita mengenal erti sebenar kemerdekaan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu untuk kita berbincang mengenai topik kemerdekaan dan juga peranan belia tadi. Dan penonton, sekarang ini